Hai semua dan selamat pagi serta selamat kembali ke PDPR Pendidikan Moral Tahun 5. Untuk hari ini kita akan belajar unit baru iaitu kesederhanaan. Dan untuk tajuk ini kita nak belajar di buku teks muka surat 120 dan buku aktiviti muka surat 73. Okey, kita pergi ke slide seterusnya. Hari ini kita nak belajar tentang kesederhanaan. Apa itu kesederhanaan? Apa maksud dia? Definisi dia macam mana? Contoh ayat dia macam mana? Dan tajuk yang akan kita belajar itu tadi iaitu bersederhana menjamin kebahagiaan. Ini yang terdapat dalam buku teks 120-110 serta buku aktiviti muka surat 73. Okey, semua dah buka buku teks dan buku aktiviti masing-masing kan? Sebelum itu, kita nak tahu apa maksud kesederhanaan ni? Sederhana ni maksudnya sederhana dalam kehidupan. Okey, kita tengok definisi dia dulu. Bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan sama ada dalam pemikiran, pertuturan atau perlakuan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain. Kita tengok kata kunci dia, tidak keterlaluan. Lepas itu dalam membuat pertimbangan dan tindakan sama ada dalam pemikiran, cara kita berfikir dan cara kita bercakap serta cara kita melayan seseorang tanpa mengabai kepentingan diri kita dan juga orang lain. Jangan pula kita pentingkan diri kita sendiri. Itu maksudnya bukan sederhana. Okey, boleh faham dekat sini? Kita tengok contoh ayat dia. Nombor 1 kita tengok, Encik Lim tidak kedekut membelanjakan wang terutamanya untuk menderma kepada orang yang memerlukan bantuan. Nombor 2, Haris tidak membuat tuntutan secara berlebihan daripada majikannya kerana tuntutan yang berlebihan akan menyebabkan kos syarikat meningkat. 3, Lawrence sentiasa berfikir secara rasional apabila membuat sesuatu keputusan atau ketika mengambil sesuatu tindakan. 4, Rita mengawal pertuturannya dengan rakannya supaya tidak melampaui batas agar menjaga nama baik diri sendiri dan sekolah serta keluarganya. 5, Usha berpakaian sopan apabila pergi ke majlis kenduri rakannya. Kita tengok contoh nombor 1. Encik Lim tidak kedekut. Terutama bila dia nak menderma kepada orang yang memerlukan bantuan. Ini maksud sederhana. Dia tak kedekut. Lepas itu, nombor 2, Haris tidak membuat tuntutan secara berlebihan. Ini dia tidak minta wang lebih daripada majikannya kerana takut nanti akan menyebabkan kos syarikat dia akan meningkat. Haris ni pun walaupun dia nak buat tuntutan, tetapi dia fikir juga tentang syarikat dia juga. Itu maksud sederhana. Dan nombor 3 tu, Lawrence berfikir secara rasional. Maksudnya dia berfikir dahulu sama ada tindakan yang akan dia buat itu memberi efek kepada orang lain secara positif atau negatif, secara baik atau tidak baik. Itu maksud secara rasional. Lepas itu, mengawal pertuturan, menjaga kata-kata kita dengan terhadap rakan kita supaya tidak melampaui batas dan supaya tidak menimbulkan kekecohan ataupun hubungan yang renggang terhadap kita dan kawan kita. Selain itu juga dapat menjaga nama baik kita juga. Okey, seterusnya berpakaian sopan. Maksudnya kamu untuk pergi ke majlis hari jadi ke ataupun sekadar parti ke, terus kamu nak beli baju baru. Setiap kali ada parti mesti nak beli baju baru. Sedangkan kita boleh mengguna semula pakaian-pakaian yang ada di dalam almari kita. Itu maksud sederhana, dia tidak berbelanja lebih. Yang penting sesuai dan sopan. Okey, kita terus ke buku teks muka surat 120. Kita baca sama-sama. Bersederhana menjamin kebahagiaan.
Mei-ling dan Vinisha ditugaskan untuk membeli beberapa hadiah bagi memeriahkan sambutan Hari Keluarga di Taman Melur. Mereka mengamalkan sikap bersederhana dalam tugasan yang diberikan. Vinisha, kita patut membeli hadiah dengan harga yang berpatutan. Kita patut berjimat walaupun menggunakan wang kelab. Benar, Mei-ling, kita sesuaikan harga barangan yang dibeli dengan wang yang diperuntukkan. Pensel warna yang berjenama bunga raya ini sesuai untuk dibeli. Vinisha, harganya pun tidak mahal. Mei-ling, pensel warna jenama pelangi pun bagus walaupun harganya sama tetapi bilangannya lebih banyak. Salam sejahtera Pak Cik. Kami hendak membeli hadiah ini untuk hari keluarga di taman kami. Mohon berikan diskaun Pak Cik. Baiklah anak-anak, jangan risau. Okey, ini adalah contoh dialog di mana mereka menunjukkan nilai sederhana. Yang pertama tu mereka nak beli hadiah menggunakan wang kelab. Walaupun menggunakan wang kelab, mereka tetap berfikir macam mana mereka nak menggunakan wang itu agar dapat membeli barang yang sesuai, yang berbaloi dengan harga yang rendah. Okey. Lepas itu pensel warna walaupun sama harga tetapi ada pensel warna yang lebih banyak. Itu boleh juga. Dan membeli hadiah dan diberi diskaun. Okey, boleh faham dekat sini kan? Sekarang kita nak tengok ke soalan. Ini soalan dia. Nyatakan bentuk-bentuk amalan kesederhanaan yang kamu lakukan dalam hidup bermasyarakat. Okey, nombor 1. Kita boleh tengok contoh yang cikgu beri dekat sini. Menutup suis lampu dan kipas jika tidak digunakan. Ini maksud sederhana. Maksudnya berjimat. Selepas kita keluar dari bilik ke kelas ke, mana-mana saja kita mesti tutup lampu dan kipas. Jangan biarkan dia terbuka sebab kita nak jimat supaya tidak membazirkan elektrik. Okey? Dan seterusnya menggunakan semula barang terpakai. Contohnya baju. Kalau nak pergi parti, kita boleh pakai baju yang sesuai. Ataupun botol-botol. Sebab kita nak mengamalkan nilai sederhana. Tidak mahu membazir. Nombor 2, mengapakah kamu patut mengamalkan sikap bersederhana apabila diberi tugas seperti dalam situasi di atas? Jawapan yang boleh cikgu bagi dekat sini, agar dapat menjimatkan duit serta dapat mengamalkan jimat, sikap berjimat cermat. Selain itu, dapat membeli pelbagai barang dengan harga yang murah menggunakan duit yang diberi. Jelaskan perasaan kamu apabila dapat mengamalkan sikap bersederhana dari segi pertuturan, tingkah laku dan penampilan. Berasa bangga kerana berjaya mengamalkan nilai sederhana dan dapat berjimat dalam kehidupan seharian. Okey, untuk yang pengalaman tu, cikgu nak kamu ceritakan pengalaman kamu mengamalkan sikap sederhana ini. Dan jawapan kamu jangan panjang, pendek sahaja. Yang penting cikgu boleh faham dan maksud yang kamu nak sampaikan itu dapat cikgu itulah faham. Sampai maksud yang kamu nak ceritakan tu. Okey. Dan seterusnya kita beralih ke buku aktiviti pula. Okey, ini. Kita tengok lengkapkan peta buih dengan jawapan yang betul. Okey, kita tengok jawapan nombor 1. Menggunakan yang sopan semasa berinteraksi. Jawapan dia menggunakan bahasa yang sopan. Nombor 2, tidak melampaui batas dalam pergaulan sesama jiran. 3, memberikan sumbangan kepada masyarakat yang memerlukan. 4, menerima teguran yang diberikan oleh anggota masyarakat. 5, tidak bersikap keterlaluan dalam membuat sesuatu keputusan. 6, tidak mengambil kesempatan atas kebaikan anggota masyarakat. Okey, ini adalah contoh jawapan dekat buku aktiviti. Dan pastikan kamu tulis hari dan tarikh. Dan kalau sudah siap, cikgu ingin mengucapkan terima kasih kerana menonton dan melakukan aktiviti bersama-sama. Kita jumpa lagi di video akan datang. Bye-bye.